Every day we tell each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, kami berhimpun di sini pada pagi yang mulia ini dalam majelis pelancaran Minggu Solidarity untuk Palestin Rengka SD Tanjung Mas. Ya Allah, ya Arhamar Rahimin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Semua murid dan hadirin diminta duduk sekarang. All pupils and teachers may sit down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Yang bersalah Puan Zabidah binti Ibrahim, Guru Besar SK Tanjung Mas. Yang bersalah Encik Muslim bin Abdul Malik, YDP PIBG SK Tanjung Mas. Yang dihormati Bangsa Penolong Kanan Encik Muhammad Syahbuddin bin Abdullah, Penolong Kanan Pentadbiran, Encik Hazli bin Yusuf, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Encik Muhammad Adli bin Nabil, Penolong Kanan Co-Curriculum, Encik Nijalani bin Hikmat, Penolong Kanan Pendidikan KAS. Yang dikasihi guru-guru sekolah kebangsaan Tanjung Mas, guru-guru pelatih dari LPG Kota Baru, serta rakan sekolah kebangsaan Tanjung Mas yang disayangi. A very good morning to you. This is Zabidah bin Ibrahim, head teachers of SK Tanjung Mas, Mr. Yusri bin Abdul Karim, YDP BIDG SK Tanjung Mas, Mr. Muhammad Syahbuddin bin Abdullah, Administration Senior Assistant, Mr. Hazli bin Yusuf, Pupils Public Relations Senior Assistant, Mr. Ahmad bin Ahmad, Co-Curriculum Senior Assistant, Mr. Nijalani bin Hikmat, Special Education Senior Assistant, teacher, staff, and fellow friends. Guru-guru yang bertugas pada minggu ini ialah Cikgu Muhammad Najib bin Zakaria, Cikgu Abibah binti Idris, Cikgu Rosliza binti Ishaq, Cikgu Nurhayati binti Ismail, Cikgu Rosliza binti Muhammad Jaafar, Ustazah Siti Nur binti Abdul Rahim. I would like to invite last week teacher of the day, Mrs. Nur Shazana binti Sufyan, to give her report. Please welcome. Tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. No mother, no father to wipe away my tears. That's why I will cry. I feel scared, but I won't show my fears. I keep my head high, deep in my heart. I never have any doubt that Palestine tomorrow will be free. Palestine
tomorrow will be free. I saw those rockets and bombs shining in the sky, like drops of rain in the sun's light, taking away everyone dear to my heart, destroying my dreams in a blink of an eye. What happened to our human rights? What happened to the sanctity of life and all those other lives? I know that I'm only a child, but is your conscience still alive? Oh, yeah. I will caress with my bare hands every precious grain of sand, every stone. Thank you for the information shared just now. Seterusnya, Majlis amat berbesar hati mempersilakan Yang Bersela Puan Zabidah binti Ibrahim, Guru Besar SK Tanjung Mas, untuk menyampaikan ucapan pelancaran Minggu Solidariti Palestin dan seterusnya melancarkan Minggu Solidariti Palestin. Dipersilakan dengan segala hormatnya. Terima kasih kepada pengurusi majlis kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sihat? Yang Bersela YDP Pak IBG SK Tanjung Mas, Encik Sri Malik, yang dihormati Barisan Penolongan dan Pentadbiran di sekolah, SK Tanjung Mas kita yang terdiri daripada Penolongan dan Pentadbiran Encik Muhammad Syafruddin Abdullah, Penolongan HEM Encik Hazri Yusof, Penolongan Co-Curriculum Encik Aman bin Ahmad, Penolongan Pendidikan Khas Encik Nik Jailani Nikmat, GBK Leader, barisan guru-guru yang saya hormati sekalian, juga tak lupa kepada semua PPM dan juga AKP, juga rakan-rakan guru. Jadi kamu harus menunjukkan rasa tanggungjawab kamu terhadap Malaysia, ya. Orang kata rasa kerjasama, rasa bersyukur kepada Allah kerana diberikan ketenteraman. Tanpa ada rasa kesusahan, tak dapat nak minum, tak dapat nak tidur, tak dapat makanan, dan apa akan jadi sekiranya makanan tidak sampai kepada rakyat Palestin? Kamu yang tak dapat nak makan sehari pun, apa yang kamu rasa? Apa kamu rasa kalau tak dapat makan sehari? Lapar. Cuba kamu bayangkan apa jadi dengan rakyat di Palestin sana, ya. Duit yang kita kumpul, derma yang kita adakan, adakah akan sampai ke tangan mereka? Kamu faham tak maksud dikepung? Tak faham? Faham. Contohnya kamu berada di sekitar sekolah ni, kamu dikurung di dewan ini, diletakkan benteng. Kamu tak boleh nak keluar, nak ke belakang tak boleh, nak ke depan tak boleh, nak ke kanan pun tak boleh, nak ke kiri pun tak boleh. Di sekeliling kamu ada musuh. Apa akan jadi pada kamu? Apa perasaan kamu? Takut, kan? Apa perasaan kamu? Kan? Bekalan makanan tak sampai, kita bagi derma, kita hantarkan bekalan makanan, tapi tak sampai kepada yang punya badan. Sebab tu saya kata kita sebagai rakyat Malaysia harus bersyukur, kerana mereka dah lama menderita semenjak daripada tahun 1948 lagi. Sekarang ni ialah tahun 2023. Perkara tersebut berulang-ulang, sentiasa berulang-ulang. Jadi saya nak kamu ambillah iktibar, ambil contoh teladan
berlaku terhadap rakyat Palestin. Kentalkan semangat, letakkan dalam jiwa tu kita rakyat Malaysia. Dan bukan sekadar sekarang ni, bukan sekadar rakyat Malaysia saja yang beragama Islam saja yang menunjukkan rasa sedih, menunjukkan rasa perlu memberikan kerjasama, menunjukkan komitmen tinggi kepada Palestin. Bukan rakyat Islam saja, tetapi juga terdiri pada bangsa-bangsa lain dan juga daripada negara-negara lain yang meletakkan rasa simpati kepada rakyat Palestin. Dan kamu tahu tugas kamu, kamu tahu peranan kamu. Macam mana kita nak membantu? Mungkin dalam apa yang kita makan hari-hari ini, hasil keluarannya datang daripada Israel. Cubalah kita boikot sikit. Kita makan hasil yang dihasilkan oleh negara Islam dan kita tunjukkan kepada yang dihasilkan di negara kita. Ya. Jadi, dan satu lagi, ya, cikgu ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua anak-anak yang telah memberi sumbangan, walaupun 10 sen, tetapi sumbangan kamu itu amat bermakna kepada rakyat di sana. Dan sumbangan kamu itu memberikan pahala kepada kamu kerana telah membantu orang-orang yang sedang menderita, yang sedang mengalami kezaliman daripada pihak Zionis. Alhamdulillah lah saya kata. Ya. Jadi sama-sama kita berdoakan agar rakyat Islam di Palestin akan terlepas daripada bencana, terlepas daripada kezaliman Israel. Doakan sama-sama agar mereka dapat menjadi manusia biasa macam kita, boleh hidup dalam keadaan tenang, boleh berjalan secara aman tanpa perlu takutkan kepada sebarang musuh. Ya. Dan maksudnya kalau nak bercerita pasal Gaza ni, pasal Palestin, kamu bolehlah mengikuti berita-berita yang sentiasa ada. Daripada sana kamu boleh dapatkan berita-berita yang terkini yang sentiasa diupdatekan di dalam sama ada TV, sebarang media. Jadi cikgu akan akhiri ucapan cikgu hari ini dengan merasmikan pelajaran Minggu Solidariti bersama Palestin peringkat sekolah kebangsaan Tanjung Mas pada hari ini. Sekian, terima kasih. Terima kasih atas ucapan yang telah disampaikan oleh Yang Berusaha Puan Zabidah binti Ibrahim, Guru Besar SK Tanjung Mas sebentar tadi. Thank you, Mrs. Zabidah binti Ibrahim, Head Mistress of SK Tanjung Mas, for the speech just now. Persembahan murid yang akan disembahkan oleh Muhammad Fakri dan lagunya Aku Natufuli. Majlis mempersilakan. Okey, lagu Aku Natufuli menceritakan tentang kisah anak-anak kecil di Palestin. Masa kecil mereka dirabut kebahagiaan, kegembiraan bersama saudara mara ibu bapa mereka dirabut. Tak seperti kamu pada hari ini hidup bahagia bersama ibu bapa, bersama keluarga tersayang.
each other that this day will be the last, and tomorrow we all can go home free, and all this will finally end. Palestine, tomorrow will be free. Palestine, tomorrow will be free. Diminta bersedia untuk menyaksikan tayangan yang akan dilancarkan sebentar lagi. نعيكم بغير مثالكم ليس ما في عنا الأعياد لا زيني يا عالم أرضي محروقة أرضي حريم مسروق. Apa yang terjadi di Palestin secara jelasnya bukan konflik atau perselisihan, akan tetapi secara terang ialah perbuatan haram puak Zionis merampas tanah umat Islam selama berpuluh tahun. Sejak tahun 1948, kaum Yahudi yang datang dari Eropah ke Palestin mula menghalau penduduk asal Arab Palestin sedikit demi sedikit, sehinggalah kebanyakan kawasan sudah dikuasai Israel pada hari ini. Sebelum tahun 1948, kurang 6% kawasan tanah dimiliki Yahudi di Palestin. Akan tetapi pada hari ini, hampir keseluruhan negara Palestin dirampas secara kejam oleh Zionis bagi memenuhi cita-cita mereka membentuk negara haram Israel. Gerakan Zionis muncul sebagai satu ideologi bagi mendirikan satu negara untuk kaum Yahudi yang bertebaran di Eropah. Ketika ini, kira-kira 42% dari jumlah populasi Yahudi dunia menetap di Israel. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat mengenai sejarah dan ketegangan yang berlaku di perbezaan Yahudi dan Zionis. Yahudi berasal daripada Bani Israel atau Ibrani dari Timur Tengah Purba. Mereka adalah golongan diaspora, iaitu hidup bertebaran di seluruh dunia tanpa sebuah negara tetap sejak sebelum Masihi lagi. Antaranya ialah tinggal di Timur Eropah yang dikenali sebagai Yahudi Ashkenazi, tinggal di Iberia iaitu Spanyol dan Portugal yang dikenali sebagai Yahudi Sephardi, dan tinggal di Timur Tengah yang dikenali sebagai Yahudi Mizrahi. Golongan Yahudi banyak ditindas di barat, terutamanya di wilayah Eropah Timur. Bagi membela nasib golongan ini, mereka telah menubuhkan Pertubuhan Zionis Antarabangsa WZO. Ideologi Zionis, Theodor Herzl ialah seorang Yahudi yang dipandang sebagai pencipta sejarah ideologi ekstrim nasionalis Zionis. Dia dianggap pemimpin kaum Yahudi Ashkenazi yang bercita-cita mendirikan negara haram Israel. Kaum Yahudi yang setuju dengan gerakan tersebut memandangnya sebagai pahlawan, dan terdapat juga kaum Yahudi yang menentang ideologi ini, seterusnya menuduhnya sebagai pengkhianat bagi ajaran agama Yahudiah. Palestin sebagai wilayah di bawah Turki Utsmaniyah. Kawasan negara Palestin asalnya merupakan sebahagian dari wilayah pentadbiran Kerajaan Utsmaniyah 1517 hingga 1918 selama kira-kira 400 tahun. Wilayah tersebut lebih dikenali oleh orang Arab sebagai Al-Ad Al-Muqaddasah atau The Holy Land. Palestin dahulunya juga dikenali sebagai Suria Al-Janubiyah, Southern Syria, kerana dari segi geografinya ia termasuk dalam tanah besar Syria dan pada masa kini terdiri daripada negara Syria, Lebanon, Palestin dan Jordan. Palestin mempunyai kedudukan yang istimewa bagi umat Islam kerana di situlah berlakunya peristiwa Isra Mi'raj dan juga tempat lahirnya para nabi. Manakala bagi orang Kristian pula, Palestin merupakan tanah air bagi Nabi Isa alaihi salam. Palestin sebelum Perang Dunia Pertama. Sesiapa yang ingin memahami sejarah Timur Tengah perlu mengetahui serba sedikit kaitan antara Kerajaan Turki Utsmaniyah dan Perang Dunia Pertama 1914 hingga 1918. Sebelum Perang Dunia Pertama, Palestin dan kawasan Timur Tengah yang lain adalah di bawah pemerintahan Khalifah Turki Utsmaniyah. Semasa Perang Dunia Pertama, Kerajaan Turki Utsmaniyah berada di bawah pemerintahan Sultan Abdul Hamid II. Pihak kuasa berikat barat bercita-cita menjatuhkan pemerintahan terakhir Khalifah Islam ini. Turki Utsmaniyah menyertai Pakatan Perikatan Kuasa Tengah bersama Jerman serta Austria-Hungary dan akhirnya telah kalah. Perang Dunia Pertama inilah yang telah membuka peluang kepada kuasa Britain yang menang untuk meluaskan pengaruhnya. Timur Tengah menjadi seperti medan permainan kuasa-kuasa Eropah dan sepadan bekas wilayah Turki Utsmaniyah dibahagikan kepada zon Perancis dan Britain. Perjanjian Sykes-Picot.
Dengan kekalahan Turki Uthmaniyah dalam Perang Dunia Pertama, bekas wilayahnya di Timur Tengah dibahagikan menurut perjanjian rahsia dibuat antara Britain dan Perancis, iaitu Sykes-Picot pada tahun 1916. Perancis mendapat Syria dan Lebanon. Britain pula mendapat Palestin, Jordan dan Iraq. Mandat Palestin diwujudkan oleh British dan Yahudi dari Eropah dibenarkan berhijrah ke Palestin untuk mendirikan penempatan. Tujuan asal Britain ialah memberikan peluang Yahudi menetap di Palestin bersama-sama Arab Palestin dan bukanlah untuk membina negara. Namun keadaan menjadi luar kawalan apabila berlaku penghijrahan beramai-ramai Yahudi dan ketegangan sering tercetus antara kaum Arab Palestin dan Yahudi. Britain akhirnya hanya melepaskan tangan apabila keadaan tidak terkawal dan menyerahkan urusan kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB). Disebabkan isu melibatkan Yahudi, Amerika pula telah berminat melibatkan diri secara aktif di Timur Tengah. Deklarasi Balfour 1917. Britain kemudiannya mengadakan perjanjian Balfour dengan keluarga Rothschild, iaitu penaja terbesar gerakan Zionis, di mana Britain berjanji untuk mewujudkan sebuah negara Yahudi, Jewish National Home, di Palestin. Deklarasi Balfour merupakan langkah pertama memudahkan urusan merealisasikan aspirasi Zionis bagi membangunkan sebuah negara Yahudi, iaitu Israel. Sebelum deklarasi tersebut diisytiharkan pada 18 Julai 1917, Lord Rothschild, pemimpin Yahudi di London, menulis surat kepada Arthur James Balfour, setiausaha luar British, bagi menegaskan hasrat Zionis menubuhkan National Home untuk bangsa Yahudi. Pada hari yang sama juga, draft rasmi Zionis telah pun tersebar dalam Kabinet British yang antara lain membincangkan mengenai pengiktirafan Palestin sebagai National Home kepada bangsa Yahudi dan juga berhubung dengan organisasi Zionis. Resolusi 181 Perhimpunan Agung PBB November 1947. Disebabkan sering berlaku pertelingkahan antara Zionis Israel dan Arab Palestin, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mula campur tangan. Menerusi resolusi yang dibuat oleh PBB, kawalan Palestin dibahagikan kepada dua bahagian, iaitu 57% kawasan Arab Palestin dan 43% untuk Yahudi, dengan Jerusalem sebagai corpus separatum, iaitu entiti berasingan. Ini bermaksud wilayah Baitul Maqdis adalah terasing dan bebas dari pengaruh Yahudi Israel atau Arab Palestin dan ditadbir oleh Badan Antarabangsa. Negara-negara Arab lain termasuk Mesir, Jordan dan Syria membantah pelan PBB tersebut, maka tercetuslah Perang Arab Israel pada 15 Mei 1948 yang juga merupakan hari Israel mengisytiharkan negara haram mereka. Namun, negara-negara Arab ini tidak berperang dengan bersungguh dan akhirnya menerima syarat gencatan senjata dengan Israel pada Mac 1949. Hasilnya, Mesir memperolehi Gaza, Jordan mendapat tebing barat dan Jerusalem Timur. Ini merupakan sepadan 1949 atau garisan hijau yang dianggap sebagai sempadan negara yang sah. Perang 6 hari. Israel melancarkan pula serangan ke atas Pakatan Mesir, Syria, Jordan dan Israel akhirnya berjaya meluaskan lagi sempadan. Perang Arab Israel ini berlangsung selama 6 hari pada 5 Jun hingga 11 Jun 1967. Pada 5 Jun hingga 11 Jun 1967 telah merubah landscape geopolitik Timur Tengah sehingga hari ini. Ia juga melibatkan pengaruh blok kuasa luar iaitu Amerika Syarikat dan Soviet Union. Israel menggunakan masa selama 6 hari sahaja untuk mengalahkan gabungan tentera negara Arab dengan melumpuhkan kekuatan tentera udara mereka. Israel berjaya merampas Gaza dan Semenanjung Sinai daripada Mesir, tebing barat dan Jerusalem Timur daripada Jordan, serta dataran tinggi Golan dari Syria. Baitul Maqdis Timur, di mana terletaknya Masjid Al-Aqsa, turut dirampas Israel. Ini menjadi sempadan 1967 yang dikecam seluruh dunia termasuk PBB. Bagi Zionis, inilah sempadan ideal yang diimpikan. Di kalangan orang Arab, tarikh 5 Jun diperingati sebagai An-Naksah, iaitu sama seperti An-Nakbah pada 15 Mei 1948, di mana tertubuhnya negara haram Israel dan penghalauan serta penghapusan etnik penduduk Palestin. Orang Yahudi percaya Tuhan mencipta alam semesta dalam masa 6 hari. Oleh itu, perang 6 hari ini memberi keyakinan bahawa mereka adalah bangsa pilihan. PBB mengeluarkan resolusi 242 pada November 1967 dengan mengarahkan Israel berundur ke sempadan sebelum perang, namun tidak dilayan oleh bangsa ini. Perang Yom Kippur. Pada tahun 1973, Pakatan Arab kembali bangkit mencetuskan Perang Yom Kippur pada bulan Ramadan. Dalam perang ini, Mesir hampir menawar kembali Sinai, namun tidak berjaya kerana gencatan senjata yang diusulkan oleh pihak Amerika Syarikat dan Soviet. Walaupun tidak berjaya merampas kembali kawasan Mesir yang ditawan Israel, perang ini menamatkan mitos bahawa Israel tidak dapat dikalahkan dan memaksa Israel berunding. Israel memulangkan Sinai dalam perjanjian Camp David 1978 dan memberikan Gaza dan tebing barat kepada Palestin dalam perjanjian Oslo 1993.
Namun, Israel yang licik tidak mengikut perjanjian dan pelan damai, malah terus membina penempatan dan tembok pemisah haram di tebing barat Palestin. Israel tidak mahu melepaskan Baitul Maqdis Timur kerana atas alasan agama dan Golan kerana lokasi yang strategik. Kesimpulannya, sejak kemasukan orang Yahudi ke Palestin, serangan terus berlaku setiap hari walaupun penduduk Islam di Palestin sedang berpuasa dan menyambut hari raya. Keadaan menjadi lebih buruk setelah media barat kebanyakannya tidak melaporkan berita yang tepat tetapi lebih memihak kepada Israel. Situasi ini telah pun mencetuskan kemarahan umat Islam di seluruh dunia, seterusnya memberikan tekanan kepada Israel untuk menghentikan serangan ini. Terima kasih kerana menonton.